Zakat memang tak wajib. Contoh, dia mengingkari, boleh jadi keluar daripada Islam. Sekiranya tak nak bayar zakat disebab apa? Kedekut. Tapi dia tahu memang wajib kena bayar, maka fasik ataupun berdosa, kata ulama. Jadi ulama mengatakan di antara ayat solat dan zakat tu tuan-tuan, iringan sebanyak kadang-kadang 24 dalam ayat Quran, kadang-kadang ada kata 27. Maksudnya pentingnya tuan-tuan, iaitu zakat, iaitu kena membayar zakat. Di antara manfaat yang besar di sini, dia kata yang pertama sekali menyempurnakan keislaman seseorang. Dia masuk Islam, saya tuan-tuan, sempurna, dengan syarat dia membayar zakat. Kerana zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Yang kedua, sesiapa yang membayar zakat tuan-tuan, berlipat kali gandanya, sama ada pahala, sama ada rezeki, sama ada kesihatan. Itu dia, berlipat-lipat kali. Itu termasuk sebenarnya, termasuk. Yang ketiga, sesiapa yang zakat tuan, dia melembutkan hati orang fakir. Kita bayar zakat tuan-tuan, orang fakir, orang miskin apa tuan-tuan, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, apa katanya, berikan tambah rezeki kepada yang membayar zakat, siapa yang memberi infak, siapa yang sedekah, semua termasuk tuan-tuan. Yang kelima, zakat ni penyebabnya hati kita lapang tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita selalu suka infak, selalu suka demo, walaupun RM1, walaupun RM50 tuan-tuan, kita selalu amalkan tuan-tuan, hati kita lapang. Beri senang, dia tak berkira tuan-tuan. Dia masuk, dia tabung, tak berkira. Hatilah lapang. Kalau hati tak lapang ni apa makna tuan-tuan? Maknanya Allah nak RM10 besar ni, tak boleh, kata dia contoh. Hati tak lapang. RM5 kan contoh, hati tak lapang. Tu dia. RM50 lah masuk, senang cerita. Tu. Hati tak lapang. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni, diletakkan dalam bab zakat. Jadi pada malam ni tuan-tuan, kita akan tengok hadis berkaitan dengan bab zakat saja, mengenai bab zakat. Dan hadis yang pertama dalam bab ni, hadis ni tuan-tuan makruf dengar hadis ni. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, buniyal Islamu ala khamsim, dibina, terbentuknya Islam tu atas 5 perkara. Apakah dia tuan-tuan? Syahadati an la ilaha illallah, kita menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadan abduhu, dan sungguhnya Muhammad tu hambanya, wa rasuluhu, dan pesuruhnya. Wajib. Tu dia. Wajib. Ini bunyian dibina 5. Itu yang pertama tuan-tuan. Jadi seolah-olah satu penyaksian, satu sijil kita tuan-tuan, menunjukkan kita orang Islam. Itu dia. Yang kedua, wa iqamis salat, mendirikan solat, iaitu solat wajib 5 waktu tuan-tuan. 5 waktu solat wajib. Jangan tak solat. Sebab ada riwayat lain mengatakan, nak bezanya dia antara orang Muslim, orang kafir, ialah solat. Tu dia. Tu ada umum tu, nak ikut kan? Umum. Nak membezakan orang kafir dengan orang Muslim ada melalui solat, iaitu sembahyang. Sembahyang. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Sebab tu Imam Nawawi rahimullah, dia mengambil hadis ni, diletakkan dalam bab, iaitu bab zakat. Jadi bab zakat.
wa hajjil baiti, dan menunaikan haji, wa saumi ramadana, dan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Sebab tu dalam hadis ni Imam Nawawi rahimullah dia mengambil hadis ni, diletakkan wajibnya kita membayar zakat. Zakat ada dua, zakat fitrah dan zakat harta, dan zakat-zakat yang lain. Zakat fitrah tu maksudnya dalam bulan Ramadan tuan-tuan. Zakat lain, zakat pendapatan, zakat harta, zakat pertanian, zakat tu banyak lagi bab berkaitan dengan zakat. Bila tuan-tuan ada harta je, tak kira pertanian ke kolam ke apa ke penternak lembu ke, semua ada zakatnya, ada zakatnya. Dan hadis yang kedua, wa antal hatta bani Ubaidillah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin tha'irar ra'si. Daripada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu telah berkata, telah datang seorang lelaki berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Sayuti rahimullah, siapakah lelaki itu? Lelaki itu huwa Dhamamu Tha'labah, nama dia. Jadi lelaki ni tuan-tuan berjumpa dengan Rasulullah min ahlil Najdin, daripada Najd. Tak sa'irar ra'si, yang ketika tu rambut yang tak terurus, tak bersikat, kan? Tak bersikat, tak terurus. Sebab tu ada hadis riwayat lain mengatakan bahawa falyukrim sya'ruhu, muliakan rambutnya. Apa maksud muliakan rambut tuan-tuan? Apabila kita ada rambut ni, kena sikat, kena berminyak-minyak, kasih kemas. Sebab tu katakan muliakan rambutnya, muliakan rambutnya. Tu dia dalam riwayat lain. Jadi ketika tu tuan-tuan, ada seorang lelaki yang ketika tu rambut dia kusar-kasai, macam tak bersikat je rambut dia. Nasma'u dawiya sauti, sahabat ni dengar suara orang lelaki ni macam berdesung-desung. Dia tak pun dengar, tapi seolah-olah macam nak bercakap, seolah macam nak bercakap. Wala nafqatahu ma yaqulu, dan kami tak faham apa dia kata, tak faham apa yang dia kata. Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza wa yas'alu ani Islam, maka pun dia bertanya berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Islam tu hamsun salawatin fil yaumi wal lailatin. Islam yang kata apa ni? Solat 5 waktu sehari semalam, kata Nabi. Solat sehari semalam, 5 waktu sehari semalam. Qala, bertanya lelaki tu, hal alayya ghairuhunna, adakah kewajipan lain daripada solat ni? Qala, apa kata Nabi? La, tak, illa an tatawwa, kecuali solat sunat. Bermakna tuan-tuan, solat 5 waktu sini dia kata yang wajib 5 saja, kata Nabi. Sebab tu kata sahabat tadi, dia kata apa? Ada solat lain? Tak, kata Nabi. Solat wajib 5? Tak, kata Nabi, kecuali ada solat sunat. Tahu itu solat sunat, bukan wajib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa siyamu syahri Ramadan, dan berkata Rasulullah SAW yang kedua, berpuasa dalam bulan Ramadan. Pertama tadi solat, yang kedua berpuasa bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu, adakah kewajipan selain pada bulan Ramadan ni? Qala la, kata Nabi, tak ada. Bermakna puasa tak ada kecuali bulan Ramadan yang wajib. Illa an tatawwa, Nabi kata kecuali puasa sunat. Apa puasa sunat tuan-tuan? Isnin Khamis, kan? Puasa sunat, puasa Arafah, kan? Tu dia. Itu dikatakan puasa sunat.
Qala, dan Nabi berkata, wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakat. Maka kemudian Nabi menyebutkan tentang bab zakat. Faqala hal alayya ghairuha, berkata lelaki tadi, adakah kewajipan yang lain daripada zakat ini? Qala la, kata Nabi, tidak, illa an tatawwa, kecuali sedekah yang sunat ataupun infak harta. Tu dia, infak harta. Jadi ulama mengatakan Nabi sendiri dia mulakan dengan solat, lepas tu Nabi mulakan dengan zakat, lepas tu Nabi mulakan solat, puasa, zakat, 3. Ulama mengata kenapa tak dimulakan syahadatu alla ilaha illallah. Tu dia, kenapa tak dimulakan syahadatu alla ilaha, iaitu mengucap tu. Ulama mengatakan ketika itu Nabi tahu bahawa orang tu dah masuk Islam. Dah masuk Islam, agama Islam. Nabi tahu dah orang tu dah masuk agama Islam. Cuma orang tu nak tahu apakah mengenai Islam yang lain tu. Maksudnya solat, puasa dan zakat. Solat dan puasa zakat. Sebab tu Nabi memulakan hamsun salawati fil yaumi wal lailati apabila ditanya oleh sahabat tu. Bila ditanya. Fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqul. Lelaki dah lepas tanya tuan-tuan, dia balik saja, wallahi la azidu ala hadha wala anqusu minhu. Kata lelaki tadi apa? Demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan tambah apa yang Nabi kata, wala anqusu minhu, dan aku tak kurangkan apa yang Nabi kata. Tambah macam mana contoh? Contohlah solat 5 waktu kan, 5 kali dia tambah 6, 7. Contoh itu. Ataupun buat kurang, malas lah solat zuhur buat 3 rakaat je kan, tak boleh. Tambah dan kurang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa, maka kata Nabi, beruntunglah jikanya orang tu benar berkata. Maksudnya dia tidak akan tambah dan tidak akan kurang apa yang dikatakan oleh Nabi, tuan-tuan, mengenai solat, puasa dan zakat. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, tuan-tuan, dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab wajibnya membayar zakat, tuan-tuan. Wajibnya membayar zakat. Sebab tu ulama mengatakan, tuan-tuan, di antara kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah SWT selain daripada melakukan ketaatan, yang seterusnya mengeluarkan zakat, tuan-tuan, menunjukkan kita syukur kita dapat nikmat Allah Ta'ala beri, tuan-tuan. Bayar zakat. Begitu juga dengan kesihatan, sama juga, termasuk juga, tuan-tuan, kan, termasuk. Dan hadis yang ketiga berkenaan dengan zakat saja, tuan-tuan, semua bab zakat malam ni nak menunjukkan wajibnya membayar zakat. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ila al-Yamani. Ini ma'ruf hadis ni, tuan-tuan, tuan-tuan tahu. Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalik fa'limhum anna Allah ta'ala iftarada 'alaihi 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylatin fa inhum ata'u lidzalika fa'limhum inna Allah iftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim muttafaqun 'alaih. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'asa, sesungguhnya Nabi telah mengutus Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat. Tuan-tuan perkenalkan sahabat Mu'az bin Jabal, seorang sahabat, dan dihantar ke Yaman. Untuk apa? Untuk berdakwah. Faqala, dan Nabi berkata kepada Mu'az bin Jabal, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dakwahlah dia dengan menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Pergi dakwah dia. Itu dia, melainkan wa anni rasulullah,
dan sesungguhnya aku ini pesuruh Allah. Pergi dakwah. Fa inhum ata'u lidzalik, sekiranya dia taat ataupun dia ikut, fa'limhum, maka ajarlah mereka dan beritahu mereka, annallahu ta'ala, sesungguhnya ta'ala iftarada alaihi khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin, mewajibkan ke atas mereka 5 waktu sembahyang. Jika taat kan, syahadah, okey dia ikut, dia mengucap. Lepas tu kedua pula suruh solat, suruh sembahyang. Fa inhum ata'u lidzalik, dan dia taat juga. Fa'allimhum, ajarlah mereka, beritahu mereka apa? Annallah iftarada alaihim sadaqatan, sesungguhnya Allah mewajibkan sedekah, iaitu zakat. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, tuan-tuan, mengambil hadis ini letakkan zakat. Wajibnya kita membayar zakat. Membayar zakat. Sebab zakat, tuan-tuan, kalau kita bayar tak mengurangkan harta. Kalau daripada akal kita, tuan-tuan, memang kurangkan harta. Tadi pada segi luaran ni kan, tuan-tuan, tak mengurangkan harta sebenarnya. Annallah iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim, diambil daripada orang-orang kaya, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dipulangkan ataupun dibagikan ke atas fakir-fakir miskin. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab sekiranya kita ada harta, tuan, banyak harta, hak orang miskin pun ada pada kita, kena bayar. Tu zakat. Kan, zakat kena bayar. Sebab tu ada persoalan mengata kalau orang tak bayar zakat macam mana? Berdosa. Berdosa, tuan-tuan, kalau tak membayar zakat. Haul cukup, semua ada kan, tak nak kan, berdosa. Sebab tu ada ulama mengatakan bahawa sekiranya dia tidak membayar zakat, dia mengingkari kewajipan membayar zakat. Mengingkari kewajipan zakat. Contohlah, zakat memang tak wajib, contoh. Dia mengingkari, boleh jadi keluar daripada Islam. Baik, tuan-tuan, boleh jadi keluar daripada Islam. Maksud dia mengingkari kewajipan zakat. Yang kedua, sekiranya dia mengingkari zakat, maksud tak nak bayar zakat disebab apa? Kedekut, bakhil, contoh kan. Tapi dia tahu memang wajib kena bayar, maka fasik ataupun berdosa, kata ulama. Siapa yang tak membayar zakat berdosa, fasik. Ini kan, dia tahu rukun tu, rukun Islam, tapi dia tak nak bayar. Duit banyak dia simpan, tak nak kan, contoh. Masuk bank dia kasi beranak banyak, tapi tak nak bayar zakat, contoh kan. Dikatakan fasik sebagian ulama, berdosa. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah mengambil hadis ni, diletakkan apa dia, tuan-tuan? Bab kewajipan membayar zakat. Nabi hantar sahabat, Mu'adh bin Jabal, suruh dakwah, solat kan. Lepas tu jika taat, sadaqatan, bayar zakat. Kenapa Nabi buat itu, tuan-tuan? Kan, jadi seingat. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni, letakkan dalam bab zakat. Jadi penting kan, tuan-tuan. Bila kita dah cukup, kita dah tengok, dah tahu kan, wajib kita membayar zakat. Tak tahu kira, pergi pejabat kadi ke apa ke, contoh kan. Bincang orang yang lebih alim, orang yang ahli, dia boleh kirakan. Dan hadis yang keempat berkaitan dengan zakat. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabum Allah, muttafaqun alaih. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Apa sabda tuan-tuan? Umirtu, aku diperintahkan, aku disuruh. Siapa? Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia kata aku diperintahkan, aku disuruh an uqatilan nasa, untuk membunuh manusia ataupun memerangi manusia, hatta sehingga dia mengucap kalimah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Aku diperintahkan memerangi sehingga dia mengucap. Sebab tu jangan salah faham dah hadis ni tuan-tuan. Maksudnya perang kau jumpa orang tu tak mengucap, bunuh, salah. Bukan. Sebab kalimah annas tuan-tuan, manusia tu makna ba'du, sebahagian, bukan semua. Dalam surah lain, wa azin fin nasi bil haji, Allah Ta'ala menyeru supaya mengerjakan haji. Perkataan nas tu tuan-tuan, manusia tu bukan semua. Maksud annas tu ba'du, sebahagian. Maksudnya orang yang beragama Islam. Orang yang tak beragama Islam tak payah. Tu maksud dia. Begitu juga ni, umirtu an uqatilan nas, kan, an-nas ni. Dan dia kata khusus untuk Nabi. Maksudnya tak memerangi sehingga dia mengucap. Maksudnya orang-orang yang bukan kafir ni tak apa, tak payah. Kan, tu dia. Wa yuqimu solah, dan dirikan solat. Wa yu'tu zakah, dan menunaikan zakat. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia letak sini sebab menunaikan zakat. Fa idza fa'alu zalika, sekiranya dia mengikut, asamu minni, maka terpelihara daripadanya itu dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali hak Islam. Dia sebut je, dia mengucap, dia dirikan solat, dia bayar zakat, maka kita tidak boleh membunuh orang tu tuan-tuan. Tak boleh. Terpelihara darahnya dan hartanya. Dan riwayat lain mengatakan kehormatannya kena jaga. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa hak Islam tuan-tuan? Maknanya hukum hakam daripada Islam. Contoh kalau berzina, kena had dia. Contoh mencuri, ada had dia, kan. Contoh takzir ke apa, kecuali dengan hak Islam. Hak Islam. Wa hisabuhum Allah, dan perhitungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Taala. Cuma dalam perkataan uqatilunas tu ada banyak pandangan ulama. Ada kata orang musyrikin, ada kata orang memerangi umat Islam. Banyak pandangan ulama mengenai an-nas, itu manusia. Manusia. Jadi ala kulli tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni, dia letakkan dalam bab, iaitu bab wajibnya membayar zakat. Wajibnya membayar zakat. Penting tuan-tuan, wajib membayar zakat. Sebab tu di sini dikatakan bahawa di antara hikmah membayar zakat, pertama untuk agih kepada orang miskin, tu zakat. Yang kedua pula membersihkan diri. Kita bayar zakat ni tuan-tuan, membersihkan diri. Contoh ada harta kita kotor, ada syubhat ke apa, kan, bayar. Membersihkan harta kita dan membersihkan diri kita tuan-tuan. Tu bayar zakat. Penting tuan-tuan membayar zakat. Tu dia. Yang ketiga sini seperti tadi, tanda menunjukkan kesyukuran. Kita mendapat rezeki ni tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayar zakat, dapat nikmat harta, dapat nikmat tu kan tuan-tuan, kita kongsi dengan orang-orang fakir ataupun orang yang tak berkemampuan, berkongsi. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah mengambil hadis ni diletakkan dalam bab, iaitu bab berkaitan dengan zakat tuan-tuan, berkaitan dengan zakat. Wa an Abi Ayyuba radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amalin yudkhiluni jannah. Daripada Abi Ayyub radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang lelaki telah berkata kepada Nabi, apa katanya? Wahai Rasulullah, beri tahu aku apakah amalan aku nak masuk syurga. Dia dah beritahu, wahai Rasulullah, apakah amalan nak bawa masuk ke syurga ni? Qala, apa kata Nabi? Yang pertama sekali,
ta'budullah la tusyriku bi syai'an. Hendaklah kamu mengesakan Allah Ta'ala, menyembah Allah Ta'ala dan jangan mensyirikkan, baru masuk syurga. Sebab ada riwayat lain mengatakan mahiyal mujibati, ni kata mujibatani. Wahai Rasulullah tanya, apakah dua perkara pasti? Maka kata Nabi kata, siapa yang taat masuk syurga, siapa yang syirik masuk dalam neraka. Dua saja tuan-tuan pasti. Dua saja. Neraka syurga. Neraka syurga. Begitu juga sahabat ni bertanya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang boleh aku masuk syurga? Yang pertama sekali, jangan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu penting tuan-tuan. Penting, jangan syirik tuan-tuan. Yang kedua, wa tuqimus salah, mendirikan semayang. Ini wajib. Boleh apa? Ya dakhulul jannah, memasukkan dalam ke syurga. Ya dakhulul jannah. Yang ketiga, wa tutiz zakat, membayar zakat. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni letakkan dalam bab zakat. Kenapa? Di antaranya membayar zakat boleh membawa kita masuk ke dalam syurga. Nabi dah beritahu tuan-tuan. Membayar zakat. Dan yang terakhir, wa tasilul arrahami, menyambung satu rahim. Membuat kita masuk dalam syurga tuan-tuan, menyambung satu rahim. Sebab tu Imam Nawawi rahimullah dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab zakat. Sebab tu sahabat tanya, apakah amalan yang boleh masuk ke dalam syurga? Tadi dijawab oleh Nabi. Yang pertama sekali apa? Jangan syirik pada Allah Ta'ala, mendirikan solat, membayar zakat dan menyambung satu rahmi di antara satu sama lain. Sebab tu Imam Nawawi rahimullah dia mengambil hadis ni letakkan dalam bab iaitu wajib membayar zakat. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan, apabila kita dengar hadis ni, apa yang baik kita dapat amalkan tuan-tuan, apa yang tak baik kita buang jauh-jauh. Tu dia. Pertama mengenai bab zakat kan. Zakat kan, kalau ada yang tak bayar zakat tuan-tuan. Kan? Yang lain infak seperti biasa kan. Tu dia, infak ataupun bersedekah. Jadi rasa setakat tu saja tuan-tuan, yang baik kita dapat amalkan, yang tak baik kita menjauh. Mudah-mudahan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.